Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar satu Zamrud, apa khabar semua sekali? Semua sihat? Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan, iaitu kesihatan diri dan reproduktif perkembangan seksual sekunder. Okay, baiklah, sekarang saya minta semua pelajar, kamu dah dapat buku teks kan? Keluarkan buku teks dan buku surat 126. Saya ulang. Keluarkan buku teks dan buku surat 126 sekarang. Okey, dah baiklah. Jadi pada hari ini, saya akan terangkan tentang tajuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu saya nak awal lihat gambar yang saya tunjukkan ini. Ini ialah gambar apa? Ini ialah gambar kitaran hidup manusia. Tetapi kitaran hidup ni belum lengkap lagi. Bermula daripada janin dalam perut mak kamu. Kemudian kamu lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Yang tak tahu apa-apa. Membesar. Menjadi seorang kanak-kanak. Ini kanak-kanak. Kemudian di sekolah rendah, kamu masih lagi kanak-kanak. Dan kemudian kamu meningkat remaja dan juga last sekali di alam dewasa. Sebelum kamu masuk alam tua lah. Jadi ini ialah satu kitaran hidup secara ringkas bagi manusia lah. Dekat sini cuma tak ada tua dengan mati je. Jadi kelas, kenapa saya tunjukkan gambar ini? Kerana apa yang saya tunjukkan ini adalah berkaitan dengan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu berkenaan tentang perkembangan seksual sekunder. Sebentar ya. Okey, baiklah. Kita lihat. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan seksual sekunder, di mana kamu akan mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder, dan juga menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, baiklah. Kita lihat pada pengenalan. Di mana pada peringkat awal remaja, macam sekarang, kamu tahu ini kamu umur berapa? 13 tahun kan? Jadi sekarang ni kamu masih berada dalam peringkat awal remaja. Umur 13 hingga 15 tu ialah awal remaja. Masuk umur 15 tahun, kamu dah masuk peringkat pertengahan remaja. 15 hingga 18. Kemudian masuk umur 18 hingga 19, peringkat akhir remaja. Di mana pada peringkat awal ni, sekarang ni, pada umur kamu 13 tahun ni, kamu telah menghadapi beberapa perubahan. Beberapa perubahan dari aspek fizikal kamu, dari aspek tubuh badan kamu. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Terutamanya perempuan lah. Kerana perempuan ni dia punya tubuh badan di peringkat remaja banyak beza berbanding kanak-kanak. Macam lelaki ni dia agak lambat sedikit. Kamu akan dapat lihat perbezaannya. Masa kamu tingkatan 1 ni, kamu ambil gambar. Yang kemudian kamu ambil gambar lagi sekali masa kamu tingkatan 5. Kamu akan dapat perbezaannya. Masa tingkatan 1 tu semua pendek-pendek je, kecil-kecil je. Tapi bila tingkatan 5 tu, kan, ada yang dah sama tinggi dengan saya. Sama gemuk dengan saya.
Itu ialah satu perubahan fizikal yang biasa bagi remaja. Tetapi apa yang saya ingin ingatkan di sini ialah aspek perubahan fizikal pada remaja ni kita kena pandai untuk handle ataupun pandai untuk kita kendalikan, kerana itulah satu benda yang normal. Jadi sekarang ni, okey, dan bila kamu dah masuk peringkat awal remaja ni, kamu akan mula membandingkan diri kamu dengan rakan sebaya. Contohnya kawan kamu tinggi, kamu pendek. Kemudian remaja pula mestilah berkomunikasi secara berkesan, kerana komunikasi berkesan ini dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan orang di sekeliling serta dapat membantu mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Kita lihat di sini. Apakah perkembangan seksual sekunder? Di mana seksual sekunder ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akhir balik yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Maksudnya, macam saya cakap tadi, ialah perubahan fizikal dan juga perubahan emosi. Bagi yang lelaki, nanti kita lihat apa perubahan fizikal dia. Bagi yang perempuan, apa ni kita akan lihat. Tapi bukan dari segi aspek fizikal, emosi juga berubah. Di mana murid perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal dan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi. Right? Kita lihat, apakah perubahan fizikal yang berlaku bagi lelaki? Di mana perubahan dari segi suara. Suara bertambah garau. Macam sekarang mungkin suara kamu masih suara budak-budak lagi. Kamu tunggu masa kamu tingkatan 5 nanti, kamu tengok suara kamu dah sama macam saya. Ketinggian meningkat, misai dan janggut mula tumbuh, otot membesar, kulit menjadi kasar. Itu ialah perubahan fizikal bagi pelajar lelaki. Manakala bagi pelajar perempuan pula, pinggul. Pinggul tu maksudnya punggung. Dan juga payudara mereka mula membesar, jerawat mula tumbuh dekat muka dan suara makin lunak. Bagi pelajar perempuan, jerawat tu biasa. Jerawat tu menunjukkan kamu dah masuk alam remaja. Bukan saja pelajar perempuan, lelaki pun sama. Bukan sebab makan kacang, bukan sebab makan apa. Memang benda tu normal. Dan kemudian tadi kita dah lihat dari segi perubahan fizikal. Sekarang kita lihat dari segi perubahan emosi, di mana apabila kamu masuk dalam usia remaja, perubahan emosi itu berlaku apabila kita mudah berasa sensitif. Kalau dulu kawan-kawan ejek, pendek, gemuk, tapi kita buat macam tak kisah. Tetapi kadang-kadang bila sekarang ni, mungkin bila orang ejek kita berasa marah, cepat marah. Kan? Dulu dia ejek kita pendek, kita tak rasa apa, kita rasa benda tu main-main. Tetapi kalau sekarang dia kata kita pendek, kita mula rasa marah. Itu perubahan emosi. Jadi kat sini, sebagai seorang remaja di awal usia ni, kamu harus bijak mengurus dan menangani perubahan emosi. Contohnya, jika kawan kamu ejek kamu pendek, kamu marah, apakah tindakan kamu? Kalau kamu tak bijak menangani emosi ni, silap-silap kamu boleh tumbuk muka dia. Dan kemudian, dapatlah tindakan disiplin. Jadi, kena bijak menangani perubahan emosi. Itu dia. Selain daripada itu, disebabkan oleh perubahan fizikal, remaja hendaklah bijak mengurus diri. Yang pertama dari segi kebersihan. Bila berlakunya perubahan fizikal, kebersihan kena jaga. Di mana yang pertama, kebersihan anggota badan. Hendaklah sentiasa dijaga. Anggota badan yang bersih akan menampilkan diri yang bersih dan kemas. Bulu-bulu yang ada pada anggota badan lelaki, misai, janggut, kamu bersihkan. Kerana sebagai pelajar sekolah, kamu tak boleh bela misai ataupun janggut. Itu ialah peraturan sekolah. Contohnya dekat sini ialah membersihkan bulu ketiak dengan mengikut langkah-langkah. Bila kamu masuk remaja je, sama ada lelaki atau perempuan,
Bulu ketiak dia mesti mula tumbuh punya. Okey, cuma lebat ke tak lebat je lah. Itu dia. Okey. Jadi cara-cara untuk penjagaan bulu ketiak. Dengar sini ini bukan satu benda yang kelakar lah. Jadi ni cikgu ajar. Yang pertama sekali, okey, bersihkan ketiak kamu dengan sabun dengan juga air untuk hilangkan deodoran. Maksudnya dekat sini, kalau sebelum ni kamu tak tahu deodoran tu apa, sekarang bila dah masuk awal remaja, kamu kena pergi cari deodoran. Kerana kalau kamu tak pakai deodoran pergi sekolah ataupun pergi mana-mana, saya takut nanti kawan kamu boleh bau ketiak kamu. Peluh tu akan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Jadi nasihat saya, bagi yang tak pernah guna deodoran, belajarlah guna deodoran. Jadi sebelum buat apa-apa, bersihkan dulu ketiak kamu tu. Kemudian yang kedua, kita cabut ataupun gunting pendek. Kita cabut. Macam mana cara nak cabut? Pandai kamu lah, cubalah. Mula-mula memang sakit. Tapi dah lama-lama tak ada apa dah. Selesai kemudian bersihkan kembali dengan air dan lap hingga kering. Okey. Yang akhir sekali, lap bahagian ketiak dengan tuala bersih supaya bakteria tidak mudah membiak. Okey. Itu ialah contoh langkah-langkah penjagaan bulu ketiak. Okey. Dekat sini saya ingin beritahu kelas, elakkan mencukur. Jangan cukur bulu ketiak kerana bila kamu cukur, dia boleh menjadikan kulit ketiak itu melecet dan juga infeksi. Infeksi maksudnya jangkitan kuman di kawasan ketiak apabila luka. Sebab kulit ketiak ni dia nipis. Bila luka je, dia boleh menyebabkan jangkitan infeksi. Kerana anggota kita yang berlipat ni sebenarnya, bila kita berpeluh, dia akan memberikan kesan. Kalau luka tu, dia akan ada jangkitan bakteria di situ. Okey, baiklah. So, itu saja saya cerita tentang hari ini, iaitu berkaitan dengan perubahan fizikal dan juga perubahan emosi. Jadi sebagai tugasan untuk hari ini, saya nak kamu hasilkan sebuah diary yang bertajuk Diary Diriku. Ini tajuknya. Awak ambil buku tulis, awak tulis tajuk Diary Diriku. Jadi pada hari ini awak tuliskan nama awak. Okey, kemudian awak cerita. Saya nak bentuk cerita. Ceritakan rutin aktiviti anda seharian dari pagi hingga malam untuk satu hari. Okey. Contohnya pada hari ini 2/2 saya bangun pagi pukul berapa. Kemudian saya terus ke bilik air. Buat cerita. Saya nak buat cerita dalam bentuk karangan. Okey. Tak kisah satu muka surat, dua muka surat, tiga muka surat, tak ada masalah. Daripada pagi apa yang awak buat sampai malam. Kalau awak kena marah dengan mak awak hari tu ke, awak boleh masukkan. Apa saja awak boleh masukkan, jangan malu, jangan segan. Yang bacanya saya seorang aja. Okey. Awak dah tulis kat dalam buku tu. Okey, kemudian ambil gambar dan hantar pada saya. Okey, belajar? Jadi cuba buat. Apa-apa boleh WhatsApp dengan saya. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.